Kisah seram di rumah cikgu. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan satu kisah seram yang dialami oleh rakan saya dan anak muridnya. Kisah ini masih panas, kisah ini masih panas dan kira kalau saya dengar pun memang agak seram lah ya. Kawan saya ni dia baru saja ditempatkan di sebuah sekolah. Biasalah guru baru. Dia baru ditempatkan di sekolah tersebut pada bulan 3 baru-baru ni. So banyaklah jawatannya dia dapat ya. Setiausaha kurikulum, setiausaha sukan, guru anti dada, kelab anti dada kah? Macam guru jawatan kawasan anti dada lah. Jadi diceritakan ada satu pertandingan video pendek peringkat negeri tentang dada, anti dada. So sebagai guru baru kau mesti tonjolkan kebolehan kau. Jadi dia adalah kepakaran sedikit untuk buat video pendek berdasarkan pengalaman yang lalu di IPG di university. So cikgu baru ni, kawan saya ni, dia menyewa satu rumah bersama beberapa orang rakan bujang yang lain. Dalam rumah tu lebih kurang ada 4 orang. Rumah tu rumah teres 2 tingkat. Jadi dia dapat bilik yang atas lah. Dia dapat satu bilik sendiri. Dan rakan-rakan yang lain menyewa di rumah itu juga. Dan guru-guru di dalam rumah tersebut masih bujang lagi. Jadi dia pun masih bujang. So dia ambil inisiatif cari murid-murid untuk berlakon lah dalam video pendek itu. So setelah ditapis-tapis ada beberapa orang murid lah yang rela hati dan boleh berlakon lah. Jadi dia telah meminta kebenaran dengan ibu bapa murid-murid ni untuk bawa dia ke rumahnya lah. Sebab memang kalau ambil video pendek bukan seminit 2 minit, bukan 1 jam, memang kena ambil masa sehari lah begitu. So dia cadangkan murid-muridnya tu untuk bermalam di rumahnya. Namun lain pula jadinya. Jadi hari Sabtu tu muridnya pun datanglah ke rumah cikgunya, rumah kawan saya inilah. So mereka pun sudah setting apa perlu yang dilakukan pada hari tersebut. Mereka setting kamera dan seharian tu dari pagi sampai ke petang mereka buat rakaman lah. Dan sampai ke maghrib lah mereka buat dan akhirnya rakaman tu siap. Dan memang penat lah, memang dorang sangat penat. So selepas solat isyak, murid-murid tu minta rehat sekejap lah. Jadi murid-murid tu pun kepenatan sampai tertidur di bilik kawan saya ni lah, kawan saya ni. Jadi diceritakan di muridnya lah. Jadi kita masuk babak cerita di bagian muridnya. Jadi muridnya ni kepenatan selepas isyak tidur dan tiba-tiba salah seorang murid ini terbangun. Kita bangun, dia rasa macam mau ke tandas lah, mau terkencing. Jadi dia pun ke tandas dan turun ke bawah sebab tandas tu ada di bawah. Dan bila dia turun ke bawah, dia nampak cikgunya tu tengah buat air di dapur. Jadi dia tegurlah cikgunya, "Cikgu, dengar. Cikgu buat apa cikgu?" Tapi cikgunya tu dia hanya diam, dia hanya buat air. Jadi dia tak pedulilah. Dia pergi ke tandas dan kencing. Dan bila dia keluar, cikgunya itu masih stay lagi. Macam berdiri di tempat yang sama dan masih lagi membancuh air. Jadi muridnya ni dalam keadaan mamai-mamai lah, macam yang keadaan mengantuk. Entahlah kalau cikgu kan. Jadi dia naik semula dan masuk ke bilik. Dan bila dia masuk ke bilik, dia nampak cikgunya tu tengah baring, tidur. Jadi dia cakap, cikgu ada di bilik, dia cakap kan. Jadi di dapur tadi siapa, dia cakap. Dia berfikir semula dan dia cuba dengar semula kalau masih ada bunyi gelas yang dibancu itulah. Dan bila dia cuba dengar, dia masih dengar ting keting keting, masih dengar bunyi ada cikgu tu membancu air di dapur. So dia berfikir, siapa yang aku nampak? Yang mana satu betul ni, dia cakap kan, cikgu di dapur ataupun cikgu dalam bilik ni. So dia pun bangunkanlah cikgunya itu dalam bilik tu. Dia cakap, cikgu bangun cikgu. Lepas tu cikgu yang bangun, kenapa ni? Dia cakap, cikgu saya nampak ada kembar cikgu di bawah, dia cakap.
Wih, cikgunya cakap, mana ada kembar cikgu di rumah nih? Cikgu satu orang je nih, dia cakap dengan kawan-kawan cikgu. Tapi kawan-kawan cikgu semua dalam bilik sekarang nih. Bangun kawan-kawan kau tu. Kemudian murid itu bangun kawan-kawan yang lain, ada 4 orang dorang lah. Jadi dorang minta cikgu itu minta kawankan untuk tengok siapa di bawah tu. Jadi mereka 4 orang murid termasuk cikgu itu 5 orang lah, sama-sama turun untuk lihat siapa yang dicakap murid itu kembar. Jadi muridnya 4 orang di depan lah, cikgu ni pun takut di belakang. Okey. Dan mereka turun, masih terdengar lagi bunyi ting 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 ting, bunyi gelas. Cikgu dengar tu cikgu. Jadi mereka pun sama-sama menuju ke dapur. Dan bila sampai ke dapur, bunyi gelas tu berhenti. Ting. Dan bila mereka tengok di dapur tu, hanya gelas saja dekat, betul-betul dekat dengan sinki. Wih, bilangnya, tu gelas tu, bilangnya, mana orangnya? Dia cakap, cikgu, mana orangnya cikgu? Dan bila mereka toleh belakang, cikgu yang membawa mereka turun ke bawah tu pun tak ada. Hai, dia cakap, cikgu orang cakap, hai, mana cikgu kita? Rupanya cikgu yang bawa mereka turun tu pun tiada, yang di dapur pun tiada. Tiba-tiba cikgunya dari luar memberi salam. Assalamualaikum. Hai, dia cakap, cikgu di luar. Jadi mereka tanya, cikgu, kan? Bukan cikgu tidur ke di bilik tadi? Mana ada bilangnya. Cikgu di luar pergi gerai beli makanan untuk kamu ni, makan malam. Guys, mereka murid-murid ni saling berpandangan. Ya, muka dong pucat terus. Mereka cakap, cikgu, biar betul cikgu ni. Iya, cikgu dari luar. Murid tu nak puas hati, cikgu jangan prank kami lah cikgu. Cikgu tidur di bilik dengan kami. Ya, cikgu bawa kami turun sama-sama. Bawa turun apa ni? Cikgunya cakap, cikgu di luar beli makanan malam untuk kamu makan malam kita malam ni. Cikgu yang bawa. Lepas tu yang satu orang tu cerita lah yang cikgu tu buat air di dapur. Dan cikgunya jadi bingung dengan ceritanya. Apa kamu cerita ni? Dan cikgunya sudah tidak selesa dan bulu roma masing-masing kembang. Okey. Dan cikgunya ni, ayo kita tengok gelas di dapur tu. Betulkah air dia buat? Dan bila tengok di dapur tu, air dalam gelas tu air longkang guys. Air longkang yang busuk. Wih, cikgu pun astagfirullahalazim. Wih, cikgunya cakap, apa ni? Apa yang berlaku ni? Cikgunya cakap. Ya. Sudah, cikgunya cakap, kita makan malam ni dulu. Lepas tu kita tidur. Jadi macam hilang selera sudah orang mau makan, tapi makan juga terpaksa ya. Tapi semua senyap, cikgunya senyap, murid-muridnya senyap, masih terfikir gelas air yang air longkang tu, dan cikgunya takut dengan apa yang diceritakan murid-muridnya. Jadi masing-masing termenung, terdiam, paksa diri makan sebab lapar. Habis makan, kemas, naik tidur. Murid dengan cikgu tu sekali lah ya tidur. Dan bila tidur, tiba-tiba pintu bilik durang diketuk. Cikgu, siapa ketuk tu cikgu? Cikgunya pun yang, dia cakap mungkin kawan aku ni. Jadi cikgunya buka lah. Bila cikgunya buka, hanya ada angin begitu. Cikgu, masing-masing cikgunya pun takut, murid-murid takut. Terus tidur, hidup lampu sampai ke siang. Mereka tidur ayam yang tidur. Keesokan harinya, empat muridnya ni, 4 murid cikgu ni demam guys, demam, panas badan terus. Dan cikgunya terpaksa terus hantar pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan cikgunya masih bingung dengan apa yang berlaku. Dan cikgunya sarankan kepada murid-muridnya untuk berubat kampung lah, untuk cari ustaz-ustaz ya, untuk ruqyah mereka. Sebab cikgunya ni pun taklah pakar sangat juga untuk ruqyah. Tapi cikgunya selepas tu, cikgu tu sudah berani bawa muridnya ke rumah. Dan selepas tu cikgu tu berikhtiar untuk pindah dari rumah tersebut. Dan dia ceritakanlah dengan rakan-rakannya tentang kejadian tersebut. Dan kemungkinan orang buat analisis kemungkinan rumah tersebut berpenunggu. Jadi guys, itulah dah kisah seram saya kali ini. Dan kalau difikir betul-betul ya agak seram guys. Lagi-lagi kalau saya ni sebagai cikgu, kita bawa murid kita kan, itu adalah satu menjadi tanggungjawab besar lah bila kau bawa murid keluar daripada rumah. Dan kau perlu jaga kebajikan murid-murid ni. Dan kalau sampai bertembung begitu, sampai demam guys, ya bahayalah. Jadi kalau mau bawa anak murid tidak ada masalah, tapi kau kena jagalah betul-betul. Dan kalau boleh adalah ilmu sedikit, boleh baca doa kah, boleh meruqyah kah, ya pastikanlah rumah tu bersih dulu. Jangan sampai orang yang menumpang tidur diganggu pula.
Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi teruskan sokongan kepada channel Ali Bosku. Assalamualaikum.